Suara awak kenalah sedap sikit dah nak rakam ni. Kreativiti dan inovasi, iaitu ini jarang ada dalam subjek-subjek kesawanan. Yang ni untuk mengukur awak punya kreativiti, awak punya idea awak yang berkaitan dengan otak awak lah, inovasi awak. Sebab itu kalau awak nak berjaya, usahawan yang berjaya dia ada kreativiti. Dari lain very lain lah Ada macam baru ni YouTuber dia mesti ada lain very lain. Macam saya ni view saya hanya 20 orang je berbanding dengan yang YouTuber lain tu sampai beribu-ribu. Hanya kreativiti dia ialah apa? Tengok cara dia makan, menong. Itu pun dapat dia punya ada kreativiti dia lain. Mungkin pelakon contohnya, kalau contohnya pelakon Siti Nurhaliza, dia hanya duduk je lah makan, dah banyak 400,000 contohnya. Macam saya makan orang nak tengok tukar. So this is creativity yang awak kena fikirkan apa yang lain pada lain. Kreativiti dan usahawan, kaedah menjana idea, halangan kepada kreativiti, persekitaran yang kreatif dan proses inovasi. Yang ini yang kita akan sentuh dalam bab 4 ni, yang agak panjang sikit, agak panjang dan memerlukan masa. Yang berkait rapat dengan kreativiti. Kalau awak macam ni lah, ni antaranya kreativiti kan, proses pembelajaran. Tak perlu lagi awak datang ke kuliah, hanya ada kat rumah. Yang paling saya terperanjat, awak ada kat kolej pada minggu lepas kan. Okey, saya ingat awak berada kat rumah. So kalau awak berada di kolej, awak just datang sini lah dapat jumpa saya. Tapi sebenarnya dalam konsep bukannya mudah kita nak mengajar secara online, memerlukan kreativiti lah. Saya memerlukan kreativiti. Dan sistem ni sendiri ada kreativiti. Kalau tidak, macam mana saya boleh bercakap seorang-seorang and then semua orang dengar, satu Malaysia dengar lah. Awak mungkin berada di Pahang, mungkin ada berada di KL, ada yang berada di Johor sini, mungkin ada yang berada di Amerika, Zimbabwe. Awak pergi mungkin pelajar saya seluruh dunia boleh tengok. Okey, ini yang dinamakan kreativiti dan inovasi yang telah dicipta sistem ini, Blackboard ini, untuk memudahkan sistem pembelajaran. Okey, apa yang dimasukkan dengan kreativiti adalah penghasilan idea yang dapat meningkatkan keefisienan. So kalau saya highlightkan kat sini ialah keefisienan dan keberkesanan. Keefisienan dan keberkesanan. Efisien dan berkesan. Tahu? Efisien dan berkesan sesuatu sistem itu. Kalau macam contoh sistem Blackboard ini, dia bila mana tak berkesan ni, awak dengar, awak tak faham. Apa yang saya cakap tu awak langsung tak faham. Itu tak berkesan. Mungkin saya tak ada slide, saya cakap je. Ataupun mungkin tak ada video, tak boleh tengok, muka saya tak boleh tengok. Ataupun mungkin bila mana keberkesanan ni ialah ada YouTube, saya support dengan YouTube. So berkesan, efisien. Efisien ni kadang-kadang dia mengambil kira masa dia. Kalau contoh saya katakan tadi bahawa inovasi ini, kalau kat kelas saya mengambil masa 4 jam, tapi dalam masa yang ni untuk 2 jam saja, sebab saya tak ada gangguan awak tengok awak tengah tengah nak benturkan kerusi ke, saya tak nampak awak, ataupun mungkin awak tak tunjukkan muka awak kan. So saya cakap seorang lah, awak mungkin berada di ni
sekarang ni awak tengah berada di luar rumah. Awak log in and then awak apa sapu sampah. Mana saya tahu, ataupun tengah minum air kopi ke, ataupun tengah tengok TV di tingkat atas. Awak tinggalkan suara saya saja dan mak awak ataupun parents awak yang dengar. Tak tahu. Saya tak tahu. Sebab itu jadi untuk yang ini pastinya komputer ni kurangnya macam blackboard ni kurangnya efisien disebabkan saya tak tahu apa yang awak buat, kan? Sama ada macam soalan, contohnya soalan awak tiru tidak, saya tak tahu. Itu mungkin kena dipertingkatkan lah ya, kreativiti ni. Tapi kalau kreativiti tu boleh efisien and berkesan, dia lebih baik. Contohnya kalau satu-satu penciptaan itu kita ada kita ada nak mop, nak vacuum mungkin dia efisien boleh vacuum, boleh habuk-habuk boleh masuk. Tapi ada habuk-habuk yang tak boleh masuk tu contohnya yang kecil-kecil tu masih ada lagi yang kita perlu lapkan lagi so dia tak berkesan sebenarnya. Contoh awak kena cipta satu vacuum yang dia boleh habuk dia boleh semua habuk walaupun kecil mana, dan dia boleh bersihkan lagi. Itu efisien dan berkesan. So aspek utama dalam dalam caduk ini, iaitu kreativiti animasi, ialah proses alat dia. Proses lah bergantung dengan alat, mestilah ada alat. Contohnya kalau sekarang ini ialah awak malas nak basuh baju, so alat dia ialah apa? Alatnya ialah mesin basuh Itu ada alat tu membantu untuk menyelesaikan masalah manusia, individu yang so aspek utama adalah alat, dan yang kedua mesti ada manusia lah. Siapa yang nak mencipta ni lah, apa blackboard ni ataupun sistem Google kan, Google search ni yang awak nak tahu ni. Jadi awak kena, jadi saya yang satu kalau apa masalah, saya tak nampak dah awak punya respon. Awak jangan masukkan dalam ni awak jangan masukkan dalam dalam WhatsApp Okey. So manusia, siapa yang individu yang mengenal pasti masalah ialah manusia itu sendiri takkanlah kucing yang beritahu awak awak tengah masalah ni, kucing cakap dengan awak. Tak boleh, kucing tak boleh cakap manusia yang bercakap. Awak ni seorang yang malas contohnya orang yang cakap sebenarnya awak pemalas contohnya. Bukan awak lah, orang lain polis lain lah awak margin awak pandai, cantik, handsome semua awak contohnya awak ni seorang yang masalah awak ialah lambat hantar assignment. Itu orang yang ni lambat hantar assignment, macam mana cara nak menapasti tu, cara nak supaya awak cepat bayar hantar assignment. Itulah yang ada satu alat. Contohnya alat tu kita ada blackboard tu kan, ada due date dia. Tu pastikan hantar. Okey. Kalau tak boleh hantar. Tapi masih ada yang belum hantar kan. And then proses kreativiti ialah ni kita, kalau kita nak seorang yang kreatif awak nak menjadikan seorang yang kreatif, biasanya macam-macam. Dia kadang-kadang contohlah kreatif, contohnya P.Ramlee. Tan Sri P.Ramlee adalah seorang yang kreatif dalam penciptaan lagu. Dia itu ialah gifted bukannya boleh sembarang orang-orang sembarang. Tapi ada juga proses kreatif, tapi orang yang kreativiti ni mesti ada di proses. Yang saya tahu Tan Sri P.Ramlee itu kalau nak buat lagu, dia
dia dalam tandas. Ada isteri beritahu dia dalam tandas semasa mandi. Ini ada terbaru. Ataupun ada orang yang di tepi pantai dapat ciptaan lagu baru. Ataupun mungkin dia tengah menggoreng jemput-jemput contohnya. Ada idea baru tentang lagu jemput-jemput. Itu macam-macam orang lah. So dalam nak menghasilkan aktiviti, kita ada proses persediaan, inkubasi, pengilhaman, verifikasi. Yang ini saya akan sentuh setiap satu ini. Proses-proses untuk awak menjadi seorang yang kreatif. Okey. Kreatif ni semua kerja lah kena kreatif. Simon awak kena kreatif dan cantik. And then awak punya persembahan, presentation awak kreatif. Okay. So persediaan ataupun pengumpulan yang pertama ialah proses persediaan ni. Proses persediaan. Yang pertama ialah awak dapatkan apakah masalah. Fahami masalah yang ingin diselesaikan dengan usaha dan bersistem. Macam contohlah yang saya contoh ni senang saya juga menghadapinya. Contohnya ialah pelajar kurang. Pelajar kurang mendaftar. Ataupun kita di kolej ni, macam mana pelajar tak tahu tentang kolej-kolej contohnya. Nak mendaftar ke, tak tahu apakah kursus-kursus yang ada. Itu masalahnya. Tiba-tiba dia pergi kolej lain. So awak sebagai pentadbir di kolej itu itulah masalah yang awak ingin selesaikan. Dengan usaha dan sistem masih belum mampu menyelesaikan masalah. Awak dengarlah apa masalah daripada pihak pentadbir lah. Awak sebagai orang marketing contohnya kan. Dengar apa masalah dia, susah student, susah nak mendaftar, susah tak tahu apa benda produk, kelebihan di kolej ini. Berusaha mengenal pasti masalah, cadangkan pendekatan dan idea. So awak sebagai orang yang terpelajar, awak cadangkanlah macam mana. Ada contohnya apa yang awak cadangkan ni. Awak buat satu tim pasukan di kalangan staff, semua staff perlu ada viralkan kita punya iklan-iklan. Ataupun mungkin ada level satu tim lagi membuat video YouTube, viralkan lagi. Semua itu adalah awak kena cadangkan pendekatan dan idea dulu yang awak kena selesaikan. Masalah memang banyak, macam-macam masalah. Itulah awak kena mampu menyelesaikan masalah. Janganlah masalah ni awak makin serabut kan. Contoh cerita kan, tak boleh lah cik, memang kolej ni susah lah, Covid ni orang tak nak belajar lah. Pastinya orang tak nak belajar, duit mahal dan sebagainya kan. So awak cerita je masalah, jadi makin kusut lah. So awak kena ceritakan bagaimana nak menyelesaikan masalah tu boleh. Dan contohnya ada orang kawan kat awak, saya ni ada masalah ni lah, masalah rumah tangga antara saya dengan pasangan kan. Awak sendiri tak ada menyelesaikan masalah. Memang patut pun awak ceraikan dia. Tak boleh lah gitu. Awak kena awak kena pasti masalah dan cadangkan idea. Beritahu kepada kawan awak tu, tengah sila dengar masalah pasangan beri pujian kepada pasangan. Janganlah asyik nak nak apakah kelemahan dia dan cuba beri idea. Alat dia mungkinlah apa, hadiah ke kan, hadiah yang cantik. Setiap kali tu kasih hadiah ataupun buat surat
kad ke, ya, belikan ni handphone ke dan sebagainya. And then inkubasi, pengeraman. Pengeraman. Masalah yang gagal diselesaikan ditolak tepi sementara waktu. Ada satu masalah ni memang awak tak boleh nak selesaikan. Contohnya dia perlukan, orang kata, kepakaran. Awak tak dapat nak selesaikan. Contohnya komputer ni rosak. Dah tak boleh nak betulkan lagi dah. Awak hari-hari buat yang sama tak? Betulkan inilah, format lah, lepas tu kurangkan file, format balik. Itu, tapi masih lagi tak selesai awak. So masalah itu awak kena apa? Awak kena tolak tepi dululah. Awak kena masa berehat, lepas tu bertenang untuk fikir dengan lebih baik. So awak kena rehat dulu. Jangan awak buat tak siap-siap benda ni. So awak ambil masa untuk melakukan aktiviti santai seperti yoga, bersukan, seperti berkebun. So ambil peluh sikit. Mungkin kalau awak dah buntu, maksudnya peluh tak keluar. Bila peluh tak keluar, otak awak ni macam apa ni, tak dapat nak fikir lah, ya. So awak cuba buat perkara yang awak berminat lah. Tapi jangan terlalu lama pula. Contohnya dalam seminggu tu 3 kali bersukan, jogging, dapat peluh, dapat berkebun. Okey. And then ketiga ialah pengilhaman. Ilham tu yang paling ideal. Gambar tu gambar mentol tu kan. Mendapat ilham secara tiba-tiba daripada proses inkubasi kerana sudah mendapat rehat yang cukup. Inkubasi tu maksudnya awak, kalau dulu lah, kalau awak ingat kalau dulu lah, ini cerita dongeng lah, ya. Dia bertapa tau. Dia bertapa kat gunung kan. Itu zaman cerita-cerita zaman dulu, kita putih tu. Kalau orang pahlawan tu kan, dia bertapa, relax. Tapi kalau zaman Rasulullah, memanglah dia pergi ke Gua Hira untuk menenangkan fikiran. Masa tu dapat kita kena ada satu masa lah. Dan sebab itu dalam Islam pun kita ada sembahyang 5 waktu tu. Pada masa itulah masa yang awak betul-betul santai. Bukan santai lah, perlu ada ruang masa untuk awak rehatkan minda awak. And then seterusnya awak dapat daripada situ awak boleh dapat ilham bila mana awak cukup rehat, ya. Rehat yang cukup. Bila awak rehat yang tak cukup, itu kesannya idea tak keluar. Idea akan datang dengan sendiri ketika sedang melakukan. Kadang-kadang awak tengah buat komputer ni, idea datang. Tapi kalau awak lepak tengok TV, idea tak datang, awak malas kan. Tapi tengah awak guna komputer, nama idea baru. So sentiasa ada di depan komputer ke, ataupun sentiasa melakukan tugas harian. Sebab tu kalau awak buat assignment, awak mula pegang pensel, pegang pen, kertas A4, tulis. Nanti idea insya-Allah, kalau awak ada usaha, ada jalan, Allah bantu. Kan dia ada peribahasa, ada usaha ada jalan. Tak ada usaha boleh jalan. Tak ada usaha awak boleh, memang tak ada ni lah. Tanpa usaha memang tak ada. Tanpa usaha awak memang tak ada jalan lah, orang kata. Contohnya kalau manakan sagu, kalau tak dipecah, mana dapat sagu kalau tak dipecah ruyungnya. Sagu tu dalam satu contohnya pokok tu kan. Sagu tu berada dalam ruyung. Kalau tak pecahkan ruyung, tak dapat sagu kat dalam tu. Kan. Awak tengok di dahan, tapi awak tak pecahkan, awak tak dapat dah apa yang berada dalam tu, ya. So awak kena sentiasa melakukan tugas tersebut. Dalam semasa awak buat tugas harian tu, awak akan dapat ilham. Untuk mencapaikan proses pendapat idea, awak kena berangan, ya Allah ni. Berangan. Contohnya kalau awak nak jadi orang kaya, Mak Jenen tu teruk-teruk lah.
berangan. Aku nak aku nak cipta barang ni untuk memudahkan aku menyusun fail. Barang awak bersepah kan, fail bersepah-sepah macam mana. So berangan awak fikir, relax kan. Then itu boleh membantu awak mendapat ilham. Hobi, contohnya dengan adanya hobi, dengan adanya benda berminat, awak kena terus yang awak dapat ni lah. Awak bila ada hobi tu, awak boleh dapat idea. Contohnya hobi awak, hobi tu dah berdasarkan awak minat kan. Awak minat apa contohnya hobi awak? Contohnya memancing, hobi awak kan. So memancing kan masa yang panjang tak? Masa yang panjang daripada pagi awak seorang-seorang kan. So sementara menunggu ikan tu dapat, masa tu ilham tu ada. Ilham. Macam-macam ilham nak siapkan kerja tersebut. Macam mana nak selesaikan masalah tu lah melalui apa? Melalui hobi. And then awak kena nak dapat ilham tu, awak kena tenang. Tenang maksudnya apa? Jangan kelang kabut. Bila kelang kabut, awak tahu nak tahu bila awak kelang kabut, satu idea pun tak datang. Kelang kabut ni contohnya ginilah. Contohnya awak ada kelas pukul 5 kan. Pukul 3.30 lah tadi. 3.30 tu baru awak nak apa? Pukul 3.30 tu barulah awak nak pukul 3.30 tu barulah awak nak buka komputer, baru nak buka beg. Itu dah kelang kabut. So nak mendapatkan tenang tu kena sedia awal lah kan. Yang pergi KL 4 jam kan. Pukul 10 pagi 4 jam maksudnya pukul 6 pagi keluar. 6 pagi. Memanglah awak kelang kabut. Dalam kelang kabut tu boleh ke idea datang? Tak boleh So kalau boleh awak datang awal. Masa situ ada awak ada masa tenang sikit awak. Kelang kabut, jangan kelang kabut. Kelang kabut mesti awak dulu kelang kabut tak ada idea. Dan seterusnya akan jadi masalah. Tertinggal lah apa semua. Catat idea sebelum tidur. Catat jangan awak dalam komputer, dalam otak awak. Semuanya ada satu buku, tulis kat buku. Kalau tidak dia akan beban kat otak awak. Semua yang idea awak, idea aku ni nak buat satu buku lah nak buat satu nota ringkas. Itu idea awak. So awak catat. And then kena berehat. Okay, awak berehat. Awak rest. Sebab awak penuhkan masa. Jadi bila awak dalam keadaan sibuk, awak tak sempat nak berfikir. Sebab itu kalau awak tengok ada jutawan-jutawan muda tu sebab dia ada masa berfikir untuk menjadi kaya. Ada contohnya orang tu dah kerja bertahun-tahun, itu dia makin hutang makin banyak, kereta itu juga rumah tak beli dan sebagainya sebab dia tak ada berehat. Kerja dia tak sempat nak berfikir. Itulah untuk mendapatkan percepatan proses idea, pengilhaman idea ialah awak kena berangan. So bila berangan awak rasa enjoy kan, berangan kaya. Hobi, melalui hobi awak kena tenang. Nak tenang tu kena awal, kena selawat. Catat idea sebelum tidur dan berehat. And then verifikasi penilaian dan pelaksanaan. So verify. Awak kena dah dapat ilham tersebut, awak kena nilai dan laksanakan. So proses dia yang pertama ialah persediaan. Yang kedua ialah apa? Inkubasi. Yang ketiga ialah apa? Pengilhaman.
Dan yang terakhir ialah verify. Verifikasi yang terakhir, awak kena nilai awak punya idea dan awak kena laksanakan. Mungkin awak kena nilai proses berfikir secara sedar dan terarah. Yang ni memang betul-betul fokus secara sedar, bukan berangan lagi dah sedar dan terarah, bertujuan untuk menguji dan membuktikan ilham itu dapat diselesaikan masalah. Ilham itu sebenarnya awak dapatkan selesai masalah. Contohnya awak duit tak ada, idea awak ialah apa? Meminjam. Itu mungkin dapat menyelesaikan masalah. Okey, itu adalah idea. Memerlukan disiplin ataupun memerlukan disiplin yang tinggi, sabar dan yakin. Mungkin kalau yang tadi yang awak minjam, awak ada hutang ke college so awak ilham awak, jumpalah dengan pihak penari, minta rayuan ke ataupun minta bayaran apa. Masih lagi suruh bayar juga, pinjamlah ke siapa, nanti awak janji nak bayar. Itulah ilham yang awak rasa boleh dapat selesaikan masalah. Memerlukan disiplin yang tinggi, sabar dan yakin. Yang ni memang konteks yang terakhir ini memang agak sukar sekali disebabkan ia memerlukan disiplin yang tinggi, sabar dan mungkin orang akan memperlekikan idea awak awak kena ni masa Google ataupun Microsoft tu, Bill Gates so dia nak mulakan penciptaan Microsoft tu, yang Office sekarang ni kan tak ada siapa yang nak join kan. Dia hanya 2-3 orang. So 2-3 orang tu yang jadi kaya disebabkan dia buat daripada awal sama juga macam Facebook kan, Mark Zuckerberg tu so dia buat daripada kecil, sekarang dah besar company dia. So ambil langkah berikut, tingkatkan tenaga fizikal. Tingkatkan tenaga fizikal maksudnya tenaga fizikal ni ialah otak awak. Biasanya ialah idea ni yang saya tengok, biasanya orang muda dapat idea yang bagus sebab fizikal dia sihat, otak dia cerdas. Tapi ada juga yang bermula umur 56 tu, KFC bermula umur, saya rasa 70 KFC baru nak mula, 56 ke 70 gitu kan. Genting tu, Lim Gotong tu pun masa tu dia sihat lah kan. So awak kena sihat, otak cerdas, libatkan diri dalam perancangan dan tambah ilmu. So awak dalam perancangan tu awak kena ada so dia ada gambar orang ni. Perancangan tu awak kena detailkan. Sebab tu nanti kita ada business plan nanti, awak kena sediakan nanti. Dan tambah ilmu. Tambah ilmu ni dengan cara ni dapatkan ilmu daripada saya ni, ilmu kesawanan dan ilmu yang sebelum ni. Sebab tu awak kena awak punya projek lah yang berkaitan dengan awak punya diploma. So ilmu diploma tu awak boleh guna pakai awak punya businessman. Uji idea bersama mereka yang pakar. So yang ini pun penting. Orang yang pakar, awak kena dapatkan idea dia, tanya dia sentuh orang yang berjaya dalam bidang bidang interior design contohnya. Siapa yang pakar yang di interior design? Okey. Kalau bagian makanan, siapa yang pakar bagian ceramah, siapa yang pakar semua. So kita akan merujuk mereka yang pakar. Dia yang mungkin kawan awak, dia pakar dalam bidang pemasaran. So cuba tanya dia and then awak kena percaya gerak hati. Gerak hati kadang-kadang awak, bila awak sibuk, awak sendiri tak percaya pada gerak hati awak yang orang lain tak percaya. Awak sendiri kena percaya tentang gerak hati awak punya awak punya lintas secara lintas tu lintas langsung kata tu awak punya agak tantang gitu. Kadang-kadang gerak hati awak tu betul kadang-kadang aku ni kaya ni, aku kalau buat gini, kalau buat begini. And then belajar teknik jual.
teknik jual ni macam mana awak rasa ni banyak kontak ni, macam mana awak boleh terpengaruh nak beli makanan KFC tu sebenarnya? Kenapa awak pergi KFC? Kenapa tak pergi ke nasi lemak contohnya, ataupun JFC? Kenapa tak pergi? Kenapa masih bagi KFC, burger, McDonald? Kenapa tak pergi yang burger dekat ni, dekat tepi jalan tu? Kenapa McDonald boleh menarik perhatian awak? McDonald ni pandai teknik menjual kan. Dia iklankan, dia gunakan iklan yang menggiurkan, iklan yang menggunakan teknik-teknik gambar yang cantik, menggunakan model-model yang cantik, senyum, makanan nampak makanan sedap, tempat yang selesa. Itu yang teknik menjual. Nak closekan. Belajar polisi perniagaan. Belajar polisi, ada kelas belajar polisi perniagaan. So apakah inilah polisi perniagaan adalah asas-asas pengurusan perniagaan macam ni. Minta nasihat. So dapatkan nasihat. Kalau awak nak idea, nak laksanakan satu idea awak tu, kadang-kadang perlu juga nasihat. Kadang idea awak tak betul kadang macam idea awak nak berjaya contohnya dalam belajar, awak hanya idea awak ialah tengok YouTube saja, ataupun tengok nota, baca nota, tak payah pergi kelas. Tak boleh. Itu mungkin orang bila dapat nasihat daripada kawan-kawan awak, orang yang telah berjaya, dia mungkin tak setuju. So jangan awak ikut dari kata awak, mungkin tak betul awak ni. So kita mungkin tak betul. So minta nasihat daripada orang yang pernah berjaya. Dan awak kena anggap bahawa masalah itu adalah cabaran. Sebenarnya dalam Islam disebut Tuhan atau Allah memberi masalah kepada orang yang mampu saja. Dia takkan beri masalah yang besar sangat kepada awak yang awak sendiri tidak mampu. So sebenarnya semua orang ada masalah. So apa masalah yang Allah beri pada kita, itulah awak di bawah lingkungan kemampuan awak. Awak mampu untuk menghadapinya. Sebab itu dia beri masalah itu kepada awak. Mungkin contohnya masalah mengandung, bersalin, dia bagi pada perempuan. Kenapa tak bagi, Allah tak bagi pada lelaki? Lelaki tak mampu untuk bersalin, untuk menghadapi masalah nak jaga perut lah, jaga makanan, sakitnya mengandung. Itu dia tak bagi, Allah tak bagi pada lelaki untuk jaga anak. So macam awak ni memang ada masalah, tak faham. Seseorang mana tak faham tu So itu awak kena anggap sebagai apa? Cabaran. Semua itu awak kena verify, ambil nilai balik. Dan kalau dah berjaya semua langkah-langkah ini, awak boleh laksanakan idea awak tu. Mungkin idea tu tak kira lah, kadang-kadang idea. Kadang ada umur pelajar, ada orang baru umur 23 jadi jutawan. Okey, itu sebenarnya ialah dia telah melalui, sebenarnya bukannya mudah, tetapi dia fokus dalam kerjanya. Ni ciri-ciri pemikiran kreatif. Apakah ciri-ciri pemikiran kreatif? Okey, awak kena, ciri-ciri dia ialah awak punya pemikiran yang kreatif. Macam contoh Tan Sri P. lah kan. Itu pemikiran kreatif. Awak namakanlah, selain daripada Tan Sri P. itu, siapa yang pemikiran kreatif itu untuk cipta lagu, berlakon. Macam Blackboard ni antara yang ciptaan kreatif juga dia. So ciri-ciri dia, awak idea, contoh saya senang lah, idea konsep tanggapan baru. So kalau awak nak mencipta macam Blackboard ni, awak kena idea yang baru. Maksudnya
semua ada dalam situ kan, dalam blackboard. Nota kat situ, kuis boleh jawab kat situ, dan tahu jawapan atau jawapan. Biasanya kalau kelas nak tunggu result tu bertahun, berbulan tak dapat kan. Tapi yang ni awak buat terus ada dan awak nak mudahkan, tak perlu print kan. Awak punya assignment tak perlu print, awak just upload je kan. Saya pun senang. Siapa yang dah tahu hantar dan tidak hantar. So, ciri-ciri idea konsep tanggapan baru, sentiasa melihat peluang baru. Okey. Seterusnya yang ni, sentiasa melihat peluang baru. Contohnya di tempoh PKP ni, tempoh orang tak nak keluar sangat, apakah peluang-peluang baru? So, lebih kepada apa? Malas pergi ke ATM kan, nak bayar semua. Semua ni menggunakan apa? Menggunakan online. Contoh, kalau di restoran, awak tak perlu keluarkan duit pun, awak guna e-wallet tu, tunjukkan ni, dan duit awak akan berkurangan bila mana dia charge tu. So tak perlu keluar duit, awak je pastikan duit top up awak dalam e-wallet tu ada. Okey. Idea baru yang diutamakan. So idea baru, kalau idea lama orang dah buat itu kan, tak payahlah awak buat lagi. So kena ada idea baru tu, awak kena utamakan. Contohnya dulu awak tak ada masa tu gambar-gambar masuk dalam album. Sekarang dah tak perlu dalam album, dalam Facebook semua dah ada. Boleh komen lagi kat situ dan boleh save lagi. Okey. Dan macam yalah, bila orang tahu, dia terus rujuk pada, bila ada gambar tu orang akan ingat dan orang akan rujuk pada kita. So idea membuat Facebook tu lah merupakan idea baru pada masa itulah. Saya ingat dalam tahun, saya rasa dulu tahun 90-an gitu fikir cara lama kepada cara baru. So dulu memanglah cara mengajar tak perlu apa, cara mengajar tak perlu ni lah, kadang-kadang tulis, tak perlu PowerPoint. Sekarang dah guna PowerPoint, awak depan komputer pun boleh belajar sebab dah tak boleh jumpa, kita tak boleh jumpa. Sebab ni menggunakan konsep apa, online. Usaha untuk ubah idea. Okey, usaha untuk ubah idea. So awak ada usaha untuk ubah idea, awak yakin kadang orang kempelak awak. So awak rasa awak biarkanlah idea yang baik pada awak tinggalkan. Awak tak nak usaha untuk memberitahu ini idea yang bagus, perlu dilaksanakan. Dan fikir cara lain. So fikir cara lain yang bukan orang lain buat. Jadi awak kena adalah idea. Itu ciri-ciri pemikiran kreatif. Okey. Kaedah jana idea kreatif, kaedah dia ialah ni, kumpulan fokus group. Contohnya awak ada di kalangan awak tu orang yang positif lah, 3-4 orang ada awak bincangkan. Mungkin idea tu dapat ditambah nilai lebih baik lagi. And then kedua lah percambahan fikiran, brainstorming. Dan sama juga fokus tu di kalangan orang yang awak pilih lah, yang power dalam satu bidang. Dan percambahan fikiran tu dapatkan idea daripada setiap ahli. Dan seterusnya analisis masalah inventory. So awak ceritalah inventory dah stok lah, apakah stok yang ada ataupun tidak ada. So cuba selesaikan masalah inventory itu. Perlu dianalisis lah. Kadang-kala kita tak cukup modal untuk membeli inventory. Yang ni ialah kumpulan, nanti saya akan tekankan satu-satu. Kumpulan fokus, group discussion. Seorang moderator akan melontarkan soalan mudah kepada peserta. So kita ada terdiri daripada apa? Daripada moderator dan perbincangan akan berlaku secara langsung atau kita ada perbincangan. Dan kumpulan perbincangan ialah 8 hingga 14 peserta. Jangan terlalu ramai.
Ahli akan memberi pendapat, kumpulan lain ahli akan memberi apa? Pendapat. Ahli akan memberi pendapat dan kumpulan lain akan komen. Ni yang kumpulan fokus. Contohnya fokus awak nak membuat satu idea tu ada. Ya, idea nak buat satu sistem pembelajaran, blackboard contohnya, whiteboard lah contohnya. So awak akan ada seorang yang moderator dan akan perbincangan akan dibuat. Ya. So satu grup tu dah 8 orang. So setiap ahli ni, kita ada ahli ni akan memberi pendapat, kumpulan lain akan memberi komen. Contohnya kita ada beberapa kumpulan, okey, dan seterusnya kita akan inilah dapatkan idea-idea tu. Lihat sementara tunggu ni azan ni. Kita habis pukul 5 ni. Kita sambung lagi. Inilah kumpulan fokus yang daripada paling ramai pun 14. Jangan terlebih sangat ni. Kalau terlebih sangat, lebih pada berbual. So kita ada grup moderator ni. Dan seterusnya ialah percambahan fikiran, brainstorming. Lebih kurang macam kumpulan fokus. So ni fokus pada satu-satu idea. Yang percambahan fikiran adalah perjumpaan dengan individu lain untuk meningkatkan kreativiti. Contoh perjumpaan kuliah, perbincangan latihan dan kursus dijalankan secara berkumpulan ke atas idea yang baru. So awak take note sebenarnya saya rasa awak boleh gunakan blackboard ni kan, bukan waktu kuliah, waktu biasa pun boleh. Awak janji dengan kawan-kawan awak bincang lah, seorang jadi moderator, awak sharekan ataupun guna discussion kat situ kan, ataupun yelah guna WhatsApp group kan, awak createkan your group. Suasana dijalankan secara berkumpulan ke atas idea yang baru. Kenapa saya gunakan blackboard? Kalau awak gunakan blackboard pun sama, sebab awak pun boleh gunakan boleh share awak punya notak-notak kat situ.
Di jalan saya berkumpulan, suasana yang seronok, bebas, tidak tertekan. So, awak dah dapatkan brainstorm idea. Kalau awak seorang, awak tak dapat idea. So, awak kumpulkan dengan orang, happy, buat kat pantai ke, tempat-tempat seronok, tak ada gangguan. Dan peraturan yang perlu diikuti ialah elak komen negatif. Sekarang komen negatif awak cuba elakkan. Tak boleh. Kau punya idea sama. Kau orang pakat rendah tak payah hari komen. So idea ni, kalau contohnya idea kena bebas, jana idea lebih banyak kombinasi idea. Idea bebas. Semua idea-idea itu kita boleh terima, dan jangan pelekehkan idea orang. Jana idea yang lebih banyak. Dapatkan banyak idea. Tak kisahlah kalau tak logik, idea bodoh kata, dan lebih banyak kombinasi idea, dan kombinasi idea maksudnya mungkin digabungkan idea yang sama, dikembangkan, dan banyak idea-idea tu tidak tertakluk pada idea awak seorang saja. Mungkin orang lain ada idea dan kita akan dengar dia punya pendapat, analisis masalah inventory. Wujudkan satu kumpulan fokus, diberi senarai, kemudian kumpulan fokus lah. Awak ada beberapa kumpulan, and then diberi senarai nama produk. Pilih produk yang ingin ditingkatkan dan jana idea ataupun uji pelbagai kaedah. Ni yang tadi saya, masalah inventory tadi saya, yang awal tadi ada silap. So yang ni yang betul, wujudkan satu kumpulan fokus, beri produk, contohnya produk untuk mengatasi masalah pembelajaran secara online. So pilih produk yang ingin ditingkatkan, dan seterusnya jana idea uji pelbagai kaedah. Contohnya saya nak, sebagai pensyarah, saya nak tahu awak buat ni tiru ke tidak, kan. So macam mana nak tahu pensyarah tu, nak tahu awak buat peperiksaan tu meniru ataupun tidak. So adalah idea-idea dia. Idea dia mungkin semua kena tunjukkan muka, semua kena tulis, mungkin diberi masa selama 3 jam saja, tak adalah sampai lama sangat. Semua idea-idea tu kita boleh uji. Itulah analisis masalah inventory. Ini nama je, Ini namanya adalah analisis masalah inventory. Iaitu ni dia punya langkah-langkahnya. Produk, senarai nama produk, pilih produk yang ingin ditingkatkan, macam-macam produk, dan pilih satu. Dan daripada produk yang awak telah ingin tingkatkan tu, awak jana idea dan pelbagai kaedah. Contohnya awak buat ada pelbagai, contohnya sini awak pelbagai produk yang awak nak jual, nak jual ataupun nak buat idea baru, nak kreativiti baru. Jadi awak kena pilih salah satunya daripada produk yang awak dah pilih tersebut. Contohnya macam-macam produk yang awak nak. Satu produk sistem untuk pembelajaran online, satu sistem untuk mengira keuntungan, satu sistem untuk meramal jualan. So yang awak rasa pilih, ni pembelajaran online lah, ramai orang nak beli ni. So daripada situ awak pilih satu dan awak jana idea dan uji pelbagai kaedah yang ada. Tetapi ada juga halangan kepada kreativiti. So saya tak nak, orang Malaysia ni memang kurang kreativiti lah. Banyak penciptaan yang daripada Amerika. Contohnya COVID lah, tak jauh COVID pun dah, orang Malaysia ni pun kurang lah vaksin ni kan. Dan sekarang ni vaksin yang terbaru yang akan dalam masa 2 tahun lagi ialah daripada Russia. Ada juga daripada Jerman. Kita dari Malaysia pun dah ada lagi. Kenapa tak ada? Ialah malas ingin berfikir idea-idea lain. Kita malas, biarlah orang lain je lah. Kita malas lah. Kalau kita fikir pun tak dapat membazir. Itu malas. Yang kedua, takut untuk mencadangkan idea di khalayak ramai. Takut. Kita ini ialah idea bodoh ke dia katakan, kan. So awak takut untuk mencadangkan idea.
Yang ketiga, tidak mahu berangan-angan. Awak tak nak. Berangan-angan pun penting juga. Nak jadi kaya. Alah, jangan angan macam Mak Jenin. Tak boleh. Awak boleh berangan-angan, berfantasi. Macam mana nak kumpul orang di 5-6 orang di tempat-tempat yang beza dalam satu masa. Awak berangan, awak nak buat satu cerita program, kan? Tak semestinya awak pandai buat program tu. Awak mungkin nanti orang yang boleh buat, ya. Takut untuk melakukan perkara norma biasa. Awak nak berubah kepada norma biasa pun awak takut. Macam contohnya sekarang ni lah, tak nak berubah. Awak tak nak pakai mask ni contohnya. Takut untuk keluar dari peranan tradisional ataupun stereotip. Awak masih di bawah, di dalam tempurung, takut untuk berubah, masih guna pendekatan yang lama. Tidak peka kepada maklumat terperinci dalam bentuk struktur. Awak tidak peka. Maklumat yang ada dalam internet, maklumat ada yang dalam surat khabar ke, TV, berita, awak tak tahu. So awak hanya tahu main game je. Awak tak tahu nak buat game tu macam mana. Awak main je pandai, tapi tak tahu nak buat game. Itu tak ada kreativiti. And then lambat bertindak. Awak ada idea tak nak buat, lambat. Mungkin tunggu, alah aku tak ada masa ni buat. Takutkan risiko. Awak masih rasa takut. Kalau tak berjaya, modal kena besar, masa kena banyak. Pemikiran stereotip, takut untuk berubah. Ini lebih kurangnya suka membuat andaian. Ini banyak yang negatif kepada kreativiti. Kenapa yang kreativiti yang banyak daripada ni lah, daripada luar negara, bukan daripada Malaysia. Buat kereta, buat motor, buat games tu, cerita, bola. Kenapa orang luar tu kreativiti? Ada Facebook, semua orang luar, kosmetik semua, Strategi menggalakkan kreativiti dan inovasi, kita kena keinginan, ilmu dan kepakaran, usaha berterusan, pengeraman dan wawasan, dan penilaian. So yang ini yang awak nak menjadi kreatif, keinginan awak mesti tinggi, ilmu dan kepakaran, awak ada ilmu. Sekarang ni contoh awak ada ilmu bidang apa? Seni bina, melukis contohnya, and then interior designer untuk mengemas atau untuk menghias, DE bahagian elektronik dia, so macam mana circuit dan sebagainya. So ilmu tu dan kepakaran awak ada tu, awak ambil sebagai satu kelebihan. And usaha berterusan ni awak jangan tinggalkan lah. Macam pencipta lampu tu, dia sampai 5,000 kali test lampu tu baru hidup. Kita baru sekali dua nak buat, tak siap-siap, buat tinggalkan. Itu tak berterusan. Pengeraman dan wawasan. Pengeraman maksudnya awak kena macam awak tak pernah tengok ayam mengeram telur tu, telur. So dia terpaksa kalau macam dulu ada dia telur tu, dia letak telur tu, dia ayam tu kan ada ada kepak dia kan. Dia sembunyikan telur semua dalam kepak dia 3-4 hari, lepas tu baru. Tapi sekarang ni proses idea tu telah ditukarkan kepada bentuk lampu geram kan. Jadi lampu telur jadi panas dan boleh daripada telur tu keluar anak ayam. Tapi dulu tak ada lampu. So ayam tu menggunakan kepak dia untuk memanaskan, itu nama pengeraman. Tapi dalam konteks ini ialah pengeraman awak kena berfikir sebentar, sejenak, rehat, dapatkan
sukan dan sebagainya. Dan awak kena ada wawasan, ada apa, vision. Dan seterusnya awak kena nilai. Penilaian maksudnya kena laksanakan. Awak punya idea itu dinilai semula dan dilaksanakan. Persekitaran yang kreatif ialah pengurusan percaya kepada kerja. Ni ada berapa 11 ni. Contohnya, awak kena dalam satu-satu, ingatlah bila awak bekerja, bila awak jadi bos, awak kena wujudkan satu persekitaran yang kreatif. Jadi pekerja pun kreatif. Jadi tak adalah idea pekerja tu dia tak nak keluarkan idea lantak lah. So dengan ada persekitaran kreatif, kita akan ada idea yang baru. Dengan cara apa? Yang pertama, pengurusan percaya kepada kerja. Percaya kepada kerja, jangan terlalu buruk-buruk pekerja. Tidak mengawal pekerja, jangan terlalu mengkongkong. Nanti pekerja akan rasa terkongkong. Dia akan di depan bos saja dia buat kerja. Saluran komunikasi organisasi sangat terbuka. Jangan ada halangan lah, bos dengan apa, orang bawah tak nak berjumpa, takut jumpa, pelekehkan. Yang keempat, berkomunikasi dengan individu kumpulan dalam perkumpulan dalam dan luar organisasi. So awak pun selalu berkomunikasi secara kumpulan, secara individu, sama ada orang dari pekerja dalaman ataupun mungkin berada di luar organisasi. Mungkin orang luar tu tahu apakah kelemahan, apakah idea baru, peningkatan. Yang kelima ialah pekerja yang mempunyai pelbagai personality. Pekerja yang mempunyai pelbagai personality. So dia mempunyai pekerja yang berkebolehan macam-macam bidang lah. Dia boleh buat komputer, dia boleh bercakap, dia boleh buat account, macam-macam yang awak boleh beri kemahiran kepada pekerja. Dan mungkin pekerja itu memang dah ada keterampilan, dah memang ada kemampuan. Itu pun yang kita kena jaga. Bersedia terima perubahan. So, kalau pekerja beri idea, jangan awak sesekali memperlekehkan. So itu awak cuba kata idea yang bagus dan kita akan cuba melakukan, cuba merealisasikan apa yang telah pekerja awak cadangkan. Yang seterusnya, berseronok bereksperimen dengan idea. So idea-idea yang orang lontarkan, pekerja lontarkan, sentiasa direkod dan dicuba dilaksanakan. Kalau macam ini, kalau cuba tanya, cuba laksanakan, boleh tak diperbuat. Tidak takut menerima kesan daripada kesilapan yang dilakukan. Mungkin ada berlaku idea itu akan berlaku kesilapan. Jangan awak ketawakan lah orang yang beri idea. Jangan awak kata ni mahal, tak boleh lah. So itu maksudnya awak takut. So awak kena terima semua idea. InsyaAllah kita cuba hasilkan apa idea yang pekerja sarankan. Dan seterusnya, menilai prestasi pekerja melalui merit. So bila pekerja yang ada kasih idea yang banyak, contohnya untuk mengurangkan pekerja yang selalu MC ni, dicadangkan ada senaman seminggu 2 kali. Okey. So itu antara cadangan idea. Dan seterusnya, orang yang beri idea tu kita akan beri dia markah yang tinggi lah, atau beri bonus. Guna teknik-teknik jana idea. So teknik jana idea tu macam tadilah, bulan fokus dan sebagainya. Mempunyai sumber kewangan, pengurusan semua manusia, masa yang cukup untuk capai. Jadi kalau idea itu dilontarkan, awak sebagai pengurusan kena adalah duit yang mencukupi, pengurusan yang boleh uruskan idea yang dicadangkan, sumber manusia, pekerja-pekerja yang dapat merealisasikan, masa yang cukup untuk capai matlamat. Okey. So kadang-kadang idea itu memerlukan masa. So awak kena tahu berapa lama
boleh dilaksanakan. Jangan sampai idea itu tak siap-siap, sebab awak tak ada time frame, tak ada target. Okay, nanti kita akan sambung untuk kelas akan datang untuk chapter 4 ni. Panjang pula